Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Ulumul Quran ni sikit bahagian sababun nuzul, tinggal sikit hujung ni. Pendapat kedua, segelintir ulama berpendapat di mana yang menjadi pegangan dan hukum dipegang ialah sebab khusus, bukan lapak yang umum. Dia ni dia terbalik daripada al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab tu, dia terbalik. Dia kata dak, apabila ayat tu turun hak tu, maka sebab itulah, maka hukum itulah ia dipakai. Dia tidak umumkan kepada pendapat lain. Hujah mereka ialah lafaz umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Maka untuk menghukumkannya terhadap kes selain daripada sebab yang ada, maka hendaklah disokong atau ada dalil lain seperti al-qiyas dan seumpamanya supaya yang khusus itu dapat disesuaikan dengan musababnya. Jadi dia kata tidak boleh ambil sewene-wene. Mana? Kita bincang ni satu ayat ia turun sebab ni, tapi dia kata kita nak umum bil lafzi. Kita ambil lafaz umum tu terpakai untuk di tempat yang lain. Tapi dia kata tak ni, tapi dia kata kalau nak buat lagu tu dia kena ada dalil, ada qiyas. Nampak situ. Sikit tu saja dia balah tu ya. Jadi kita nak masuk bab baru ni, bab ayat Makki dan Madani. Tajuk yang ke-7 kita. Baik. Ayat Makki dan Madani. Tajuk baru ni. Makki maknanya Mekah, Madani maknanya Madinah. Jadi ayat ni rupanya dia nak bahagi kepada dua kategori, ayat Mekah, ayat Madinah. Apa makna ayat Mekah, ayat Madinah ni? Nombor 1, pendahuluan. Pengetahuan tentang ayat Makki dan Madani penting untuk mengesang peringkat dan metod dakwah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bincang ayat Makki Madani. Kalau baca kitab tafsir, dia akan sebut lalu ayat ni ayat Makkiyah atau Madaniyah. Disebut. Perbincangan mengenainya meliputi tempat turun ayat dan waktunya. Sehubungan itu Ibnu Mas'ud berkata, Wallahi alladhi la ilaha ghairuhu ma min kitabillah suratun illa ana a'lamu haitsun nazalat wa ma min ayatin illa ana a'lamu fima unzilat walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi kitabillahi minni tabluhul ibil la rakibatu ilaihi. Demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, tiadalah daripada kitab Allah melainkan aku mengetahui di mana surah itu diturunkan. Sebab dia sahabat. Dia kata ayat lah ayat mana, aku tahu turun mana. Okay? Dan tiada satu ayat pun melainkan aku tahu tentang ia diturunkan. Hebat dia. Semua dia tahu. Ni nak ayatnya ilmu sahabat ni tidak boleh ditandingi. Dia tahu setiap ayat. 1232 tengok apa dah. Kita terima 2 ni 2 3 ni dah. Semua ayat-ayat tu dia tahu turun mana. Ibnu Mas'ud kata, sekiranya aku tahu terdapat seorang yang lebih mengetahui daripadaku tentang kitab Allah. Dia kata kalau aku tahu ada orang lain lagi ia tahu daripada aku tentang ayat ni turun mana dan aku boleh sampai kepadanya. Moga kami dulu kan, kalau nak pergi rok dengan utang dengan kuda ya tak, bukan kapal terbang sebelah ni. Lalu ni orang kata duduk di Rusia, kita boleh pergi lagi dah. Dia kata kalau aku tahulah dia tu ada situ, dia siapa pergi dengan kuda dengan utang ni, nescaya aku akan menunggangnya ke sana. Ini disebut dalam Sahih Muslim. Kan? Okay. Kajian dan penelitian ulama berkaitan dengan ayat Makki dan Madani meliputi beberapa keadaan berikut. Nombor 1, berkaitan dengan urutan turunnya ayat di Makkah dan Madinah. Ayat yang diturun di Makkah namun hukumnya adalah Madani atau sebaliknya. Yang kedua ni ayat turun Makkah tapi hukumnya Madani. Jadi kita bicara perinci lepas ni.
Dia sudah kategorikan jenis-jenis ayat. Yang ketiga, ayat yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan penduduk Madinah atau sebaliknya. Maknanya ayat turun Mekah berkaitan dengan penduduk Madinah. Ayat turun Madinah berkaitan dengan penduduk Mekah. Sebaliknya. Yang keempat, ayat Makki namun di dalamnya terdapat ayat Madani dan sebaliknya. Dia kata, ini ayat Makki. Lepas tu, dalam dia tu pula ada ayat Madani. Dicapur situ, terbalik. Ayat yang diturunkan di luar Mekah dan di luar Madinah seperti Al-Juffah, Baitul Maqdis, Taif dan Hudaybiyah dan lain-lainnya. Ada juga tidak Mekah, tidak Madinah. Nak lagu mana pula ni? Yang ketujuh, ayat yang diturunkan pada waktu malam dan siang. Dan ayat yang diturunkan musim panas, musim sejuk, ketika bermukim dan ketika bermusafir. Inilah kategori-kategori yang dibuat oleh ulama ayat, jenis-jenis ayat yang diturunkan. Selagi ialah ayat Madani dari surah Makki serta ayat Makki dari surah Madani. Ayat Madani duduk dalam surah Makki. Ada pula ayat Makki duduk dalam surah Madani. Okey. Lepas tu pula ayat yang dibawa daripada Mekah ke Madinah dan ayat dibawa daripada Madinah ke Mekah. Berapa tu 9 dah tu. Bagi kita bila 9 ada je ni. Pengertian Makki dan Madani. Ulama berbeza pendapat dalam membuat pengertian dan penentuan antara ayat Makki dan Madani. Gapo dia Makki Madani ni? Mereka juga membahagikan kepada 3 skop. Pertamanya pembahagian dari sudut masa. Maknanya sebelum hijrah dipanggil Makki. Lepas hijrah dipanggil Madani. Boleh tak hilang kau ni pelunggu dia ni. Bila sebut Makki Mekah, Madani Madinah. Jadi ada ulama dia bagi dari segi masa. Kalau lah turun masa Nabi duduk di Mekah, orang panggil Makki. Kalau ayat turun lepas pada Nabi berhijrah, dia panggil Madani walaupun turun Mekah. Dia bagi masa. Ayat ni dikira ayat-ayat Makki. Walaupun tak jadilah turun di Madinah sebab Nabi tak pergi lagi di Madinah. Nak balik tak lihat tu. Yang kedua, dia pembagi tepat. Ada ni pula dia bagi tepat. Asal ke turun di Mekah dia panggil Makki. Saat ni masa tak kira hijrah, belum hijrah. Kalau turun di Madinah dia panggil Madani. Katakanlah Nabi pergi hijrah dah. Tiba-tiba Nabi pergi buat haji di Mekah. Tapi lepas hijrah dah, dia kira Makki juga. Sebab dia kira tepat. Nampak tak? Okay. Yang ketiga, pembahagian dari sudut tumpuan penurunan. Dia turun ayat ni menumpu kepada siapa? Kalau dikira tumpu kepada masyarakat jahiliyah Arab Quraisy, dikira Makki. Dia tak kira masa, tak kira tepat. Apa dah? Jadi inilah jenis pembahagian dia. Kita tengok pula pembahagian dari sudut masa. Ulama golongan ini mengatakan surah dan ayat yang diturunkan sebelum hijrah dinamakan ayat Makki. Dia kira masa. Sebelum hijrah. Manakala surah serta ayat yang diturunkan selepas hijrah dinamakan ayat Madani. Okay. Tumpuan mereka adalah terhadap masa. Fokus dia masa. Taruh dia masa. Asalkan berlaku sebelum hijrah, tetap dinamakan ayat Makki. Manakala ayat yang diturunkan selepas hijrah tanpa mengira tempat ayat itu diturunkan, semuanya dikira ayat Madani. Faham tak? Mudah je ni nampak ni. Pendapat inilah yang diiktiraf oleh jumhur ulama dan disokong oleh Al-Bukhari. Jadi kalau kita tanya, pendapat yang jumhur, majoriti ulama ialah faktor masa. Bukan tepat. Ya ni? Faham kan ya? Moga tak payah dah. Dah, tak ada soalan sini deh. Walaupun ada 3 pendapat jumhur. Inilah kalau nak guna istilah jumhur ni. Jumhur ulama, sedap dia sebut jumhur macam. Ada hadis yang kata makhluk pertama ini ialah qalam.
Dia kata. Ada hadis yang kata makhluk pertama ialah Nur Muhammad. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa hadis pertama ialah Nur Muhammad. Sedap dia royak. Dia kata jumhur, padahal Nur Muhammad tu hadis palsu. Ni masalah tokai ceramah ni. Buat ke dia kena ke hadis Nur Muhammad. No, dia baca lah hadis. Nuru nabiyyika ya Jabir, hadis Jabir tu. Jabir tanya Rasulullah, apakah makhluk pertama ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, Nuru nabiyyika ya Jabir. Nur cahaya cahaya Nabi Nur nabimu he Jabir. Hadis palsu. Hadis Bukhari Muslim ada tak baca hak tu. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Makhluk pertama yang dijadikan Allah ialah qalam. Tak usah ambil hadis sahih Bukhari Muslim tu buat apa? Pasal kena ke benda? Kena ke Nur Muhammad mai. Dia suka kesufian dia. Hak ni lah email kali saya kita baca dalam tu dalam hak teks saya tu ada sebut saya buat. Dia mana teks tak ada? Tak apalah, dalam tu ada sebut. Imam Syafi'i siapa dia tu kalau orang ngaji tasawuf marah. Siapa dia bertasawuf di pagi hari maka tengah harinya dia menjadi orang bodoh. Imam Syafi'i kata tu dalam teks saya ada, saya ambil daripada kitab saya salin balik pasal nak cari kitab lambat kan. Saya jumpa mana-mana saya tulis dalam teks mudah pak balik jumpa lalu. Dia royak lalu daripada mana kita ambil kan. Bila kita quotation kita kena royak ambil kitab mana dah. Imam Syafi'i kata siapa bertasawuf di pagi hari, maka tengah harinya ia menjadi orang bodoh. Patut alih ke bertasawuf? Boleh, tapi nak royak takutnya Imam Syafi'i terhadap orang bertasawuf ni sebab ramah hak punuh. Tu jamin dia. Dia tidak kata tolak tasawuf, tapi sebab buat takut dah tu dia kata lagu tu. Ramai orang punuh bertasawuf ni. Kalau tengok realiti dia ni, jadi nak ambil hadis plus nak belajar pelik-pelik ni, ngaji tasawuf. Tak sudah kerja marah kata sama marah pula. Tidak, Imam Syafi'i kata gitu. Imam Syafi'i tak kata pun orang ngaji fiqh dia tak kata. Orang ngaji hadis ngaji fiqh dia tak kata. Nampak tak? Pasal apa? Ni nak buah. Dia suka benda-benda sehingga sedap jumhur, saya nak ayat jumhur sikit-sikit jumhur ulama. Gapo dia pun tahu ke gapo jumhur? Jumhur ni majoriti mana hadis palsu. Payah. Payah dia mau duduk gelangkai lain, kita duduk gelangkai lain. Dia mau nampak muka lain, dia mau pakai spek biru salah. Dia nampak rupuk biru. Dia kita nak cari jumhur tu sendiri tak boleh. Dia hasil daripada kita lalu je. Kita lalu kita baca sesuatu benda tu ulama ulah. Misalnya katakanlah kita baca Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab fiqh kan. Dia royak pendapat mazhab ni bahasa Sunani tu dia syarah bagi Bulughul Maram. Dia ada sebut situ dalam kitab dia. Dia kata mazhab ni kata gini, pendapat ulama ni kata gini, pendapat ni, tetapi jumhur ulama. Jadi kita nak kata jumhur, biar ulama kata. Itu kaedah je. Kita tak berani nak kata jumhur sendiri. Sebab itulah ada orang kata, dia sebut, ni masalah dia kata orang ngaji hadis ni, dia nak pakai hadis saja, tak mahu pakai ulama. Sedap dah dalam YouTube. Ustaz popular tu. Ni payah mah. Siapa dia katanya? Dia tak tahu metodologi ada. Tengok kita berapa kita sebut ulama ni. Ulama ni. Tak. Ulama main ni kita. Siap enggak tahu nak kita buat. Apa pandangan ulama ni mana? Bukan baca hadis. Ada saya royak tadi. Metodologi tak boleh baca hadis. Itu pukul selalu. Dia ada kaedah. Dia tidak tahu orang ngaji hadis lah mana. Ni tak si pakai ulama dia tahu. Ulama ni dia mau definisi ulama. Ulama belah mana? Ya. Ulama tu sendiri. Dia mau ambil mana ulama tu? Kita siapnya sebut nama orang tahu nak ambil mana. Baik. Jadi pendapat jumhur ulama ni dia ialah dari segi masa disokong oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sokong ni. Dia sebut Imam Bukhari sebut mana?
Ni orang panggil ilmiah. Dia kena sebut. Bukhari sebut dalam kitabnya. Tengok, Imam Bukhari dia bukan tulis Sahih Bukhari saja. Dia ada kitab lain. Kitab sejarah ni Tarikh At-Tashri' nama kitab dia. Dari kitab itulah Bukhari sebut pendapat jumhur ulama. Jangan nampak Bukhari ni cara hadis saja dia. Dalam ulumul Quran pun dia ada dia. Disebut dalam kitab. Cuma dia tidak ada kitab khusus untuk ulumul Quran. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' dia sebut bahawa jumhur ulama berpendapat pembahagian ayat-ayat ini dari segi masa. Beliau menyatakan penurunan Al-Quran dibahagikan kepada dua period, iaitu masa sebelum hijrah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ya, kita kata Rasulullah duduk di Mekah 13 tahun, inilah yang tepatnya. Sebenarnya tak sampai 13, 12 setengah. 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Apa? Dari segi kita sebut 12, kalau kita kira matematik, kalau 12.5, 12.6 baru kita boleh kata 13 dah. Kalau ni 12.4 lebih dah ni. Sebab di setahun 12 bulan. 5 bulan tak sampai separuh dah. Jadi 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ni masa Nabi duduk di Mekah. Bermula 17 Ramadan. Ketika Nabi SAW berusia 41 tahun sehingga awal Rabiul Awal. Ketika baginda berusia 54 tahun. Dia terima itu dia. Semua ayat yang diturunkan di dalam jarak masa tersebut adalah Makki yang meliputi hampir 19 juzuk daripada Al-Quran. Majoriti Al-Quran itu Mekah. 19 juzuk duduk Mekah. Masa Nabi duduk Mekah 19 juzuk. Masa selepas hijrah ialah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Comel. Bermula awal bulan Rabiul Awal ketika Nabi SAW berusia 54 tahun. Jadi kalau kita tanya Nabi berhijrah, umur dia berapa? Umur dia 54. Dia berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Sehingga 9 Zulhijjah ketika baginda berusia 93 tahun. Dia wafat dah tu. Okey. Semua ayat yang diturunkan dalam jarak masa tersebut dikira ayat Madani yang meliputi 11 juzuk daripada Al-Quran. 11 juzuk je. 19 duduk turun ketika Nabi duduk Mekah, 11 ketika Nabi duduk di Madinah. Faham tak? Okey. 2.23. Berdasarkan pendapat ini, ayat 3 surah Al-Maidah dikira Madani walaupun ia diturunkan di Arafah pada tahun Hajjatul Wada' selepas hijrah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ayat yang orang keliru. Ni kita bincang dah dulu, orang kata ayat akhir ni. Sebenarnya bukan ayat akhir ni kan. Surah Al-Baqarah ayat-ayat akhirnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, hingga kepada akhir ayat tu. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ayat ni turun ketika Nabi buat haji di Arafah. Arafah tu wilayah Mekah. Tak? Jadi walaupun turun di Mekah, kerana peristiwa itu berlaku selepas hijrah, dikira Madani. Sebab apa? Sebab dia mengambil kira masa, bukan kira tepat. Tak? Begitu juga dengan ayat 58 surah An-Nisa yang diturunkan di dalam Kaabah pada tahun penaklukan kota Mekah, dikira ayat Madani. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak. Ayat ni walaupun turun Mekah dikira Madani. Kaedah pembahagian Makki dan Madani berdasarkan masa seperti ini dianggap pembahagian yang komprehensif, yang menyeluruh, yang praktikal. Kita tengok pula pembahagian dari sudut tepat. Satu pendapat ulama pula dia bagi dari segi sudut tepat. Jadi pendapat kedua ini mengatakan surah dan ayat yang diturunkan di Mekah dikatakan ayat Makki. Tak kira lepas hijrah, sebelum hijrah ya, tak kira tu. Dan ayat yang diturunkan di Madinah adalah Madani, tanpa mengambil kira dari sudut masa ia diturunkan.
Hak ni tak kira masa ni. Dia kira tepat. Ini bermakna semua ayat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya seperti di Arafah, Hudaybiyah dan Mina, walaupun berlaku selepas hijrah, dikira sebagai ayat Makki. Manakala semua ayat serta surah yang diturunkan di Madinah dan di daerah sekitarnya seperti Badar, Quba dan Uhud adalah ayat Madani walaupun berlaku sebelum hijrah. Okay. Pendapat ini tidak tepat. Dia kata pendapat kedua tidak tepat sebab jumhur ulama dia berkata pada masa. Dia kata tidak tepat kerana tidak bersifat jami' mani'. Dia dari kaedah orang ngaji usul dia bincang ni. Jami' mani' iaitu meliputi dan menyeluruh. Kerana terdapat ayat yang tidak diturunkan sama ada di Mekah atau di Madinah. Jadi payah ni. Dia kata asal kita turun Mekah Makki, turun Madinah Madani. Kalau tidak Mekah tidak Madinah, tak boleh. Jadi maknanya tak valid. Pembahagian cara ni tidak valid. Contohnya ayat 42 surah At-Taubah diturunkan di Tabuk. Tabuk ni kita duduk Mekah dia ada tulis Tabuk lah. Tabuk ni bukan Mekah bukan Madinah. Ayat law kana ardan qariban wa safaran qasidan lattaba'u. Surah At-Taubah ayat 42 ni turun di Tabuk. Sekiranya apa yang engkau serukan kepada mereka suatu yang hampir faedahnya dan perjalanan yang sederhana, nescaya mereka ni, golongan munafik itu akan mengikutimu. Jadi ini tidak turun Mekah, tidak turun Madinah. Contoh kedua ialah ayat 45 surah Az-Zukhruf. Was'al man arsalna min qablika bir rusulina aj'alna min dunir rahman alihah yu'badun. Dan bertanyalah kepada umat mana-mana yang orang rasul yang kami Allah telah utuskan sebelummu. Pernahkah kami jadikan selain daripada Tuhan Ar-Rahman sebagai Tuhan yang disembah? Ayat tersebut diturunkan di Baitul Maqdis pada malam Al-Isra. Baitul Maqdis turun sini. Justru pendapat kedua ini tidak tepat. Pendapat kedua pendapat lagu mana? Pendapat pembahagian Makki Madani berdasarkan kepada tempat. Okay. Ini nombor 3 ni. Nombor 3 dia bagi cara lain pula. Pembahagian dari sudut tumpuan penurunan. Pendapat ini mengatakan ayat serta surah yang diturunkan dengan tujuan atau tumpuan. Khitab dia panggil. Ayat ini dihadap siapa? Kepada penduduk Mekah kah? Ataupun penduduk Madinah. Kalau ayat ini tuju kepada penduduk Mekah, dia kira Makki. Manakala ayat dan surah yang khitabnya kepada penduduk Madinah, dia kira Madani. Dia tengok pesi ayat dia tuju ke siapa. Menurut pendapat ini, ayat Makki biasanya menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Dia kata wahai manusia. Aceh tu dia tuju ke penduduk Mekah tu lagu tu. Kalau ayat dan ayat Madani pula ya ayyuhalladzina amanu. Tu ayat Madani. Faham tak? Mudah faham ni. Kalau suruh buat esih mula apa boleh. Sebutkan pembahagian ayat Makki dan Madani mengikut 3 skop perbincangan ulama. Kita pun boleh buat lepas dah boleh ingat dah. Skop masa, skop tepat, skop tumpuan. Patulah lah. Kalau tubik dia periksa kan, masa kalau tubik ayat lagu ni mudah benar. Ini soalan orang panggil soalan bonus kalau lagu ni. Pasal benda tidak payah. Ingat boleh buat ni. Hujah mereka ialah kebiasaan kekufuran merujuk kepada masyarakat Makkah dan keimanan pula merujuk kepada Madinah. Kalau dia tu menyebut soal kekufuran, sembah beral, tu ayat tu Makki. Kalau tuju kepada untuk memberi pada pengajaran kepada orang beriman ni, ya ayyuhalladzina amanu gapo patalaran kepada orang beriman ni, tu dipikir ayat Madani. Selain itu, setengah ulama mereka memasukkan lafaz yang lain seperti ya bani Adam. Kalau lagu tu dia kata, Makki lah dia. Pendapat ketiga ini juga tidak tepat dan tidak menyeluruh terhadap kesemua ayat. Kerana apa tak tepat? Terdapat ayat yang diturunkan dengan tidak dimulakan kedua-dua lafaz dan sirah tersebut, iaitu tak ada ya ayyuhan nas, tak ada ya bani Adam, tak ada ya ayyuhalladzina amanu. Apa nak kira ke mana? Bukan semua buku ayat Quran tak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Adam ada. Jadi tak boleh pakai ni. Tak tepat.
Tidak semua ayat yang dimulakan dengan ya ayuhan nas itu ayat maki, dan tidak semua pula ayat ya ayyuhalladzina amantu madani. Ada je ya ayyuhalladzina amanu dikira maki, ada juga ya ayyuhan nas dikira madani. Jadi tak boleh pakar ni. Jadi kliknya pendapat pertama masuk. Contohnya ayat 21 surah Al-Baqarah adalah madani. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat 77 surah Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun. Ni ayat ni dia kata ya ayyuhalladzina amanu madani, sedangkan makki. Dia terbalik tu. Ada lagi masa 10 minit. Ciri-ciri pengenalan ayat Makki dan Madani. Ayat Makki dan Madani tidak dapat dikenali melainkan melalui penjelasan yang dibuat oleh sahabat dan tabi'in. Masa dia lah benda Quran ni turun daripada depan sahabat. Kena dia ya, tak boleh nak rekod sendiri. Ni benda ni tak boleh buat ni. Kena tanya sahabat. Tabi'in pun boleh tanya pasal apa? Sebab dia ngaji dengan sahabat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskannya semasa hayat baginda, kerana umat Islam pada masa itu menyaksikan sendiri ayat-ayat yang diturunkan. Istilah Makki Madani ni kalau nak kata bid'ah boleh ni. Bid'ah yang boleh, bid'ah hasanah. Mengkategorikan Makki Madani itu ciptaan ulama. Kan? Lagu ni kalau nak kata bid'ah hasanah, bukan reka satu amalan. Benda orang panggil benda lagu ni dibenarkan oleh Islam. Sistem, kita buat sistem, tidak salah. Biarpun ilmu yang berkaitan dengan Makki dan Madani dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in, para ulama telah menetapkan ciri-ciri tertentu untuk mengenalinya. Adalah cara nak kenalnya. Ciri tersebut dibagi kepada dua ciri. Ciri khusus ayat Makki dan ciri khusus ayat Madani. Barulah kita nak masuk bincang ni. Ciri-ciri khusus ayat Makki. Nak kenal mana ni? Tanda-tanda ayat Makki. Kita tengoklah sekat-sekat ada masa ni. Nombor satu, ciri-ciri khusus Makki pula dipecah kepada dua bahagian. Iaitu ciri qata'i dan ciri aghlabi. Qata'i ni mana muktamad, putus. Aghlabi ni ghaliknya. Aghlabi kalau kebiasaan ni, kita Melayu kita panggil ghalik. Orang Kelantan kita ni ili juga kecil Arab lama lah. Lagu mana mereka ni? Ghaliknya, ghalik dia kebiasaan. Skalanya ghalik. Aghlabi. Kalau qata'i itu dia memang tetap dah tu. Kita tengok sesuatu. Antara ciri-ciri khah ayat Makki yang bersifat qata'i itu ada ni betul, pecuh pula. Saat ni pecuh kepada qata'i aghlabi, ambil qata'i pecah ni pula. Tak sudut pening lah buat tidak suruh hafal. Setiap surah yang terdapat dalam ayat sajdah, itu ciri-ciri dia. Kalau ada surah sajdah, itu makna ayat Makki. Tahu tak surah sajdah tu ada? Ulama sepakat menetapkan sebanyak 12 ayat sajdah dalam Al-Quran. Ada 12. Kalau ada tanda macam masjid dalam Quran kita, ada tak? Tu ada 12. Antaranya ayat 15 surah As-Sajdah. Tengok ni. Kalau kita nak sujud pagi jemaah ni. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat ini. Kita tengok ayat ni dia ada gini ni. Ya, dia kena ada gambar gini ni. Ni gambar masjid ni. Tanda sujud. Sebelum pada ni dia biasa sebelum ayat dia ada garis tu. Kalau tengok situ di antara pendapat yang saya baca dulu, pasal apa dia buat garis tu ialah sebagai peringatan dulu. Maknanya depan tu ada sujud dia garis. Dia takut kita tak tertengok. Kan tidak ada garis sebelum pada tu. Ada garis. Mereka segera, ini sambung terjemahan tadi, mereka segera merebahkan diri sambil sujud menandakan taat patuh dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takabur. Ni masa kita sujud surah Sejadah ni maksud dia ni. Apa kita sunat sujud tu, ni makna dia ni.
Setiap surah yang menceritakan tentang kisah atau sejarah para nabi dan rasul-rasul serta umat terdahulu adalah Makki, kecuali surah Al-Baqarah. Kalau cerita Nabi, cerita umat dulu macam Makki, kecuali surah Al-Baqarah. Setiap surah yang terdapat dalamnya lafaz kalla atau Makki, ada kalla ada. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu misalnya. Di dalam Al-Quran lafaz kalla ni ada sebanyak 33 kali dalam 15 surah. Duduk di surah-surah Haqqi tu banyak kalla. Lafaz kalla bertujuan untuk memberi peringatan yang tegas khususnya dituju kepada orang-orang kafir dan musyrikin Mekah yang keras hati dan degil serta menentang ajaran Islam. Contoh cuba tengok ni. Kalla bal tuhibbunal ajilah, surah Al-Qiyamah. Tidak sekali-kali bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Itu kalla. Ia kepak pula ciri-ciri Makki yang kata ini, dia kata kisah Nabi Adam dan Iblis. Kecuali surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu Madani. Tapi ada juga dalam itu. Yang kelima, setiap surah yang terdapat ada ayat yang menyatakan dan menggunakan ungkapan lafaz ya ayuhan nas. Dia kata kira Makki ni. Kecuali ayat 77 surah Al-Hajj. Yang ke-8, berapa tadi? 12 dia. Yang ke-6, berapa semua? 12 ayat. Setiap surah 9. 11 ke 9. Setiap surah yang dimulakan dengan huruf tahaji ialah Makki. Baca surah ni lah macam Alif Lam Mim ke apa tu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kecuali surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran yang disepakati oleh ulama kedua Madani ni. Al-Baqarah dengan Ali Imran tu walaupun dimula dengan Alif Lam Mim tapi dia Madani. Tu ulama sepakat lah. Namun surah Ar-Ra'd yang dimulakan dengan Alif Lam Mim Ra, ulama berselisih pendapat sama ada Makki ataupun Madani. Jadi kalau kita bagi baca ni, cuba tengok ni pembahagian kita siap-siap buat tadi. Ada. Bersifat qat'i, bersifat aglabi. Dalam qat'i ni, dia bagi tu. Nampak tak? Lepas ayat sejadah, kisah Nabi dan Rasul, lepas kalla, kisah Nabi Adam dan Iblis, lepas ya ayyuhan nas, dan ada huruf at-tahajji. Kau ada lagi tinggal? Ada tak? Barulah kita tengok aglabi. Cukup dah tu. Kita sambung pula aglabi. Tidak ke 10 dah. Termakan tadi minggu depan. Wallahu a'lam.